Dan saya bukan suruh husnuzan dengan buta tuli macam tu. Kita dah begitu ada hujah tadi bahawa kebenaran di pihak Maulana Syekh Ali. Nah, kita tak kata Maulana Syekh Ali maksum, tetapi kesilapan kita dalam menentukan kesilapan daripada pihak yang tidak tersilap itu sebenarnya adalah satu kesalahan yang besar sebenarnya. Ketika kamu menuduh dan mencela, dan kemudian ketika muridnya mempertahankan, kamu kata murid-muridnya ta'assub. Ini tidak balance namanya. Dan para ulama telah menyebutkan kata, mana-mana kalam ulama yang berlaku muhim pada kalam tersebut, maka tanggungkan kalam mereka terlebih dahulu ala mahmalil hasan. Dan ini sunnah. Ini sunnah yang dilakukan oleh para awliya salihin, yang dilakukan oleh para salaf yang terdahulu. Mereka akan menanggung kalam para ulama dengan kalam tanggungan yang hasan. Jadi penuntut ilmu khususnya lagi, kalau ingin melaksanakan dakwah dengan cara teguran tersebut, tegur dengan cara yang baik. Dan kena kenal dulu siapa yang kamu tegur tu. Kenal orang dulu yang kamu tegur tu siapa dia. Ini sampai tak kira orang hak dia tegur tu. Dan kita bukan tahu pun kata teguran kita tu betul ke tidak, tak tahu lagi hak tu. Dan kemudian kita menegur, dan yang ditegur tadi pula adalah kibar, contohnya para wali Allah Ta'ala, para ulama yang agung. Dan yang kita pun kita kata kita tahu tentang masalah tersebut, tiba-tiba alim tadi kita tuduh kata dia seakan-akan dia tidak tahu. Macam benda tadi, benda yang tidak diketahui oleh alim, kamu yang tahu dan kamu kena tegur alim tersebut dengan teguran tadi. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada mengikuti nafsu sebenarnya. Mengikuti nafsu. Nafsu untuk nak tegur tadi dengan segera, konon-konon kita di pihak kebenaran. Padahal sebenarnya benda tadi tidak pasti. Boleh. Seperti yang berlaku baru ni kepada Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Ketika mana ada seorang kanak-kanak kecil bertanya soalan kepada beliau dalam kelas pengajian yang menjadi isu sekarang ini, sehingga ada sebahagian yang mengatakan bahawa Maulana Syekh membawa kepada fahaman liberal dan juga pluralism. Hasyalillah, Maulana Syekh Ali Jum'ah adalah Maulana Syekh Ali Jum'ah yang dikenali puluhan tahun yang dulu. Beliau adalah manusia yang sama, manusia dan pribadi yang sama pada pribadi beliau, pada ketegasan beliau dengan agama, dan pada ghirah beliau dan cemburu beliau ketika agama beliau dipermainkan. Dan orang yang sangat mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulazamah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mursyid dan murabbi kepada para salikin. Itu dulu, kenal dulu orang. Baik. Dan bekas mufti kerajaan Mesir, alim min ulama'i al-muslimin, dan alim di kalangan para ulama muslimin, yang keilmuan beliau diiktiraf oleh para ulama, bukan oleh para murid. Oleh para alim ulama mengiktiraf keilmuan beliau. Baik. Kanak-kanak tadi bertanya dalam majlisnya berkenaan dengan soalan adakah muslimin sahaja yang akan ada dalam syurga. Lebih kurang macam tu soalannya. Maka Maulana Syekh Ali radhiyallahu anhu ardah menjawab dengan mengatakan bahawa siapa yang kata macam tu? Kaya yang tu tadi salah nanti, kata Syekh. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut walladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir, kata. Dan sebenarnya maqta' tadi diambil sikit. Sebenarnya pembicaraan tadi panjang lagi sebenarnya. Sebelum tu lagi Syekh dah syarah dah berkenaan dengan agama dan seumpamanya. Baik. Tak apalah. Kalau melihat pada maqta' tu saja. Katanya berlaku ibham. Berlaku ibham ketika dibahas maqta' tu saja. Montaj tadi sebenarnya panjang lagi sebenarnya bahasan. Tapi diambil sedikit tadi saja untuk dipahamkan bahasa Maulana Syekh Ali. Tak perlu pun sebenarnya untuk nak minta Maulana Syekh Ali membuat satu lagi video menjelaskan balik makna beliau. Kerana ma'ruf dah beliau siapa dan apa yang beliau maksudkan dalam tadi. Tamam? Dan adakah salah ucapan Maulana Syekh Ali kalau digunakan ayat tersebut? Adakah jadi mubham kepada kanak-kanak tadi? Abadan, tak akan berlaku. Kenapa? Kerana kita sedia maklum bahawa Muslim ada dua bahagian. Ada Muslim bermakna khas dan ada Muslim dengan makna am. Muslim dengan makna khas ialah Muslimun. Nih kita yang menerima Islam setelah ba'ats, setelah kebangkitan Nabi SAW. Manakala Muslim bermakna al-am adalah orang yang aslama, yang qada'a ala dinillahi subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu, walaupun mereka tidak digelar Muslim pada sudut bahasa. Seperti mana yang telah kita sebut dalam kitab karangan Al-Imam
As-Suyuti radhiyallahu taala anhu bahawa beliau telah meletakkan bahawa lafaz muslim tadi hanya khusus kepada golongan muslimin umat Nabi Muhammad yang diutus setelah Nabi SAW diutuskan. Tamam. Manakala sebelum mereka hanya disandar kepada para nabi yang mereka ikuti seperti Yahudi, Sabi'in atau digelar dengan mereka dengan Nasara dan seumpamanya. Tamam. Itu ma'ruf benar tadi di sisi para ulama. Tamam, ma'ruf di sisi para ulama. Baik. Jadi jawapan Syekh Ali mengatakan bahawa kata kalau muslimun sahaja masuk, yakni muslim bermakna khas. Jadi muslim saja dengan makna khas, yakni umat Nabi Muhammad sahaja, yang kita ini sahaja ba'dal ba's dimasukkan ke dalam syurga. Itu ghalat, kata Syekh. Karena ada disebut dalam Quran, walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, mereka akan masuk syurga Allah Taala juga. Jadi bermakna mereka adalah muslim yang tidak melakukan syirik kepada Allah. Haruf benar tadi dalam bahasa Arab. Dan ayat tadi pun jelas dalam tafsiran bahawa ini adalah kelompok Yahudi, Nasara dan juga Sabi'in sebelum berlaku tahrif, berlaku penukaran. Tamam? Baik. Jadi masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka adakah muslim sahaja khas? Muslim bermakna al-khas yang akan masuk syurga? La. Jawapan Syekh Ali betul, tepat. Dengan soalan. Tamam? Karena budak tadi pun tanya soalan yang umum. Baik, kalau ada orang minta kata untuk dirincikan, kerana ni budak-budak. Tak, kerana mahal soal tadi ni jelas. Dan perbahasan dalam sepanjang 1 jam tadi pun dalam pengajian tu sejam ke setengah jam, itu pun jelas pengajiannya. Jadi yang kita masalah dia tentang satu minit video tu. Itu yang masalah. Nah, kamu yang rasa masalah kerana kamu tak dengar daripada awal. Boleh. Jadi tak ada masalah pada Maulana Syekh Ali sebenarnya. Nah, masalah dia ketika tidak ada hormat. Itu saja sebenarnya. Baik. Patah balik. Adakah benar semua orang muslim yang khas saja masuk Islam? Tak benar. Kenapa? Karena ada tadi disebut dalam Quran bahawa yang bukan muslim khas pun akan masuk. Yang muslim bermakna al-am, masuk Islam, masuk dalam syurga Allah Taala juga. Dan lagi siapa dia? Dia kena bahagi dua. Dia kena bahagi zaman sebelum Nabi diutus dan selepas Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, maka ada banyak kelompok. Kelompok yang beriman dengan Nabi terdahulu ada dinamakan mereka dengan Yahudi. Ada kelompok yang beriman dengan Nabi dahulu yang dinamakan mereka Nasara. Ada kelompok yang beriman dengan Nabi dulu namanya Sabi'in. Dan mereka ini masuk syurga Allah Ta'ala seperti mana umat muslimin. Karena Nabi tak diutus waktu itu. Dan ada satu kelompok namanya Ahlu Fatrah. Yaitu yang tidak ada Nabi diutus kepada mereka pada waktu itu. Fatrah maksudnya khali daripada Rasul dan Nabi yang diutus. Tak ada, zaman itu tak ada Nabi. Baik, dan kesemuanya mereka masuk syurga. Mereka muslimun, laisu muslimin. Nah, mereka bukan muslimin. Mereka adalah orang-orang yang bukan dinisbah kepada muslim khas. Faham bagi elok-elok ni. Faham bagi elok-elok. Kemudian setelah Nabi diutus. Setelah Nabi diutus, yang ni secara ijma'. Nah, ahli millah. Bahawa tidak akan diiktiraf seseorang tersebut melainkan kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ijma'. Baik, ijma' tadi Syekh Ali tak tahu. Kamu tahu? Ajib. Takkan Syekh Ali tak tahu, kamu tahu? Baik. Yang kedua, baik, boleh jadi tak setelah ba'sun Nabi SAW ada juga yang bukan muslim masuk syurga? Boleh jadi. Seperti siapa? Seperti orang yang duduk di dalam kawasan pendalaman yang tidak sampai dakwah padanya dan Nabi dah diutus. Maka dia termasuk seperti ahli fatrah, seperti, bukan dia ahli fatrah, karena ahli fatrah tak ada Nabi pada waktu itu. Ni zaman Nabi dah ada, dah diutus, tapi dia penduduk nu pendalaman Amazon, tak sampai dakwah kepada mereka. Maka adakah mereka ni termasuk daripada golongan yang dinaji pada hari akhirat nanti? Para ulama kata najun. Mereka ni berjaya karena tidak sampai dakwah pada mereka. Dan karena ada uzur untuk sampai kepada mereka dan seumpamanya. Tamam? Tu. Dan ini para ulama kata hum kuffar. Dia kufar tetapi masuk syurga. Kenapa? Karena tak sampai dakwah. Yang kedua, orang yang buta, orang yang pekak dan juga bisu sepanjang hidupnya. Sejak daripada lahir. Dan ini ghairu mukallafin, tidak mukallaf. Aslan tak mukallaf. Baik, dia muslim. Muslim apa dia mukallaf pun tak. Masuk syurga, naji, berjaya di akhirat nanti. Tu. Dan dia bukan muslim.
Jadi jawapan Syekh Ali sebenarnya tak ada iskal pun. Ha? Sebab tu hati-hati kita ketika mana bicara dengan para ulama. Jangan dituduh ulama dengan tidak mengetahui perkara yang ma'ruf minad din bid darurah, musallamat dalam agama pun tidak diketahui. Ini apa ni? Bahasa macam tak sepatutnya dikeluarkan daripada seorang penuntut ilmu. Apatah lagi kalau seorang alim menyebutkan perkataan demikian. Penuntut ilmu tidak sepatutnya mengeluarkan ucapan demikian. Apatah lagi alim. Ha? Dan kena tahu, sebab tu penting mengetahui siapa yang kita bicara. Dengan siapa kita akan bicara. Kena tengok dulu. Yang kita bercakap ni orang kecil anak. Jadi hati-hati. Sebab tu, pertama benda yang hilang di kalangan para penuntut ilmu sekarang ni adalah husnuzan. Baik sangka dengan sesiapa pun. Dan apatah lagi kalau husnuzan tadi dituntut dengan sesiapa pun, apatah lagi dengan para alim ulama. Dan saya bukan suruh husnuzan dengan buta tuli macam tu. Kita dah begitu ada hujah tadi. Bahawa kebenaran di pihak Maulana Syekh Ali. Baik, kita kata, kalaupun kalam tadi berlaku mubham. Ya na'am, kalam tadi mubham. Kalau sudut, tengok satu minit tu. 1 minit ke 2 minit tadi ni, ada mubham. Na'am, kita tak kata Maulana Syekh Ali maksum. Dan kita tak kata Maulana Syekh Ali tidak terlepas daripada kesilapan. Tetapi kesilapan kita dalam menentukan kesilapan daripada pihak yang tidak tersilap, itu sebenarnya adalah satu kesalahan yang besar sebenarnya. Kegelojohan dipanggil. Itu panggil gelojoh. Kegelojohan ketika mana kita menetapkan suatu kesilapan kepada yang tidak berlaku kesilapan. Kita yang mana benda itu kesilapan. Maka ini adalah kegelojohan yang tidak sepatutnya ada pada seseorang tersebut. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan umat yang beradab dengan sesiapa pun. Tamam? Saya tidak mencela mana-mana pihak. Dan seperti mana berhak bagi mereka untuk menegur Maulana Syekh Ali Jumaah, maka berhak juga bagi kami para muridnya mempertahankan Maulana Syekh Ali Jumaah. Kerana beliau guru kami. Seperti mana kamu berhak untuk nak mencela dan juga kamu menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang demikian. Ada hak bagi kami untuk kami mempertahankan. Ketika kamu menuduh dan mencela. Dan kemudian ketika muridnya mempertahankan, kamu kata murid-muridnya ta'assub. Ini tidak balance namanya. Tak balance. Kamu mencela dengan satu sudut. Kemudian kami mempertahankan dan tuduh kami ta'assub pada waktu tersebut. Kami membela ketika mana berlakunya ada mahal untuk dibela Maulana Syekh Ali Jumaah. Dan para ulama telah menyebutkan kata, mana-mana kalam ulama yang berlaku muhim pada kalam tersebut, maka tanggungkan kalam mereka terlebih dahulu ala mahmalil hasan. Dan ini sunnah. Ini sunnah yang dilakukan oleh para awliya salihin, yang dilakukan oleh para salaf yang terdahulu. Mereka akan menanggung kalam para ulama dengan kalam tanggungan yang hasan. Al-Imamul Ghazali pernah mengucapkan ucapan, laisa fil imkan abda'u mimma kan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Ya, tidak, laisa fil imkan, tidak ada dalam imkan akli. Nah, kata Syekh, abda' mimma kan, akan berlaku lebih daripada apa yang ada pada waktu sekarang. Maka sebagian ulama menolak pandangan Imam Ghazali, mengatakan bahawa Imam Ghazali seolah-olah tidak mengetahui bahawa kudrah Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada penghujungnya. Nah, cuma Allah memang kudrah Allah Ta'ala ta'alluqnya dengan perkara mumkinat. Tapi seolah ini kalam yang tidak mengetahui, seolah-olah ini saja yang paling terakhir Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh tak buat lebih cantik lagi daripada ni. Al-Imam Al-Ghazali bukan maksudkan demikian. Dan yang sebut tu siapa? Yang sebut tu Imam Ghazali. Pengarang kita Iqtisad fil I'tiqad, pengarang kita Ihya Ulumuddin. Alim besar dalam ilmu kalam dan juga ilmu falsafah. Kibar ulama dalam Ahli Sunnah wal Jamaah pun tidak selamat daripada dituduh kata dia ta'ti dalam ilmu akidah. Hanya mengeluarkan ucapan tadi. Naknya tu balaghah daripada Imamul Ghazali ingin mengatakan bahawa luar biasa kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan qadar fikiran manusia yang terhad ini, maksudnya seolah-olah qadar fikiran tadi setakat ni yang paling indah ni tak ada dah boleh lebih daripada ni. Kalau macam tu. Tapi pada sudut di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala buat lebih daripada ni. Syurga Allah Ta'ala, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la qatra ala qalbi bashar. Baik, nanti ketika kita masuk syurga, kita tengok syurga dengan keadaan begitu. Boleh tak Allah Ta'ala buat lebih lagi daripada tu? Boleh, tak ada masalah apa. Tapi akal kita yang qasirah akan kata, pada dah ni pun. Nah, nak lebih dah, nak fikir. Imam Ghazali pun tak selamat daripada dituduh dengan kata tidak pandai dalam ilmu akidah. Itu kena hati-hati. Hati-hati
Moga-moga kita diberikan oleh Allah dengan sifat ta'anni, bukan sifat ajalah, tergopoh-gapoh dalam memberikan pandangan dan akhirnya kita tersalah dalam mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya kepada seorang di kalangan muslimin. Apatah lagi kalau seorang tadi di kalangan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, tersalah dalam berbaik sangka itu lebih baik daripada kita menuduh seorang tadi dengan tuduhan yang sebenarnya itu salah dengan sangkaan kita. Boleh? Baca kitab-kitab para ulama tentang husnuzan, dan ini perkara yang paling sukar untuk diamalkan. Dan moga Allah jaga kita semua untuk berbaik sangka dengan sesiapa pun di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.